So produk memang yakin lah. Produk memang kita yakin. Dia tak boleh nak disangkal. Business pun sekarang ni memang yakin. Alhamdulillah lah. Cumanya kan bagi saya, saya kategorikan saya sebagai seorang yang introvert. Saya susah macam kita nak bercerita produk dengan orang, kita nak cerita bisnes dengan orang, kita kena buka mulut dulu. Tak adalah orang tiba-tiba, Irna macam ni nak? Tak ada. Kan kita kena buka mulut. Tapi sebagai seorang yang introvert, benda tu susah bagi saya. Susah sangat. Tapi since PKP kan, PKP dan masa tu lah juga sebenarnya macam orang rasa macam hidup ni susahnya kan. Dengan mungkin hikmah PKP juga, lepas tu ada saya macam lebih aktif dekat online platform ni kan. Saya rasa mudah macam tu. Saya introvert tapi saya mudah nak menulis, saya mudah nak share info, share ilmu melalui online platform ni lah. Dan daripada situ saya masa mula-mula mungkin slow sikit, tapi bila kita dah banyak sharing, orang dah nampak kita macam dia ni bukannya share bodoh-bodoh kan, dia ni adalah juga ilmunya. Walaupun saya tak lagi capai mana-mana level lagi kan, dah ada orang yang message saya daripada YouTube, daripada saya punya Facebook, saya punya Instagram, tanya pasal bisnes, pasal produk. So macam walaupun kita tak ke mana-mana lagi, tapi macam okey lah, orang dah start bertanya kepada kita, maknanya orang dah ada trust, dah ada confident kat kita yang kita ni sebenarnya bukannya bodoh-bodoh macam tu je kan. So kalau untuk orang yang ada masalah macam saya ni yang introvert ni kan, mungkin kita boleh gunakan online platform ni lebih untuk nak berkongsi tentang produk, tentang bisnes. First lah Aunty Liza cakap, kita walaupun sebab MLM ni dia adalah human to human punya business kan, kita kena ada juga interaction dengan orang yang face to face. Tapi untuk starting tu mungkinlah kita boleh start with the online dulu, nanti lama-lama kita akan berjumpa juga dengan orang tu kan. Sebab macam yelah, Shuanghu ni kan dia macam family business kan, macam kena ada wujudnya family punya mana ada family yang kita hanya online saja, kita kena jumpa juga kan, face to face. Macam itulah. Terus saya punya. Great. Terima kasih. Okay, sebenarnya apa yang Irna cakap is topik yang saya akan cover juga. So maybe you all boleh fikirkan, because ada basis apa yang dia cakap, tapi benda yang betul pun kita kena cakap. So sebab apa tahu, macam saya nak masuk Shuanghu ujung 92 and I reached my diamond in 1995. 3 years, 3 tahun. 3 tahun, sedangkan masa tu hanya ada 6 produk. Tak ada kopi, tak ada apa. So what was it? Apa yang drive kita untuk work so hard? Apa yang kita impian? Apa media yang kita, masa tu tak ada handphone pun rasanya, tak perlu baru nak ada. Kalau ada pun 2000 satu kan. I mean mahal gila kata orang. Masa tu dia guna tu yang pager tu. Sekarang tak ada pager lah kan. That was jadi banyak dia punya ni. Tapi apa yang kenapa boleh kita ni macam MLM pun dah puluhan tahun dah ada dalam arus perniagaan. Kenapa kata orang tu ramai yang make it to become even millionaires through this same platform. So maybe apa yang I will share later adalah akan bukakan you punya ni, it's a matter of kata, if you nak cepat berjaya, you lari seorang. Because you nak cepat, you tak boleh paksa orang untuk lari sama dengan you kena lari seorang. But if you want long term business and you want very big business, boleh diwarisi dan sebagainya, you have to work in a team, berkumpulan. Dekat situ yang silaturahim dia tu sangat penting kan. Tapi don't worry, because kita Shuanghu punya journey is very beautiful, sangat indah. Tapi kita kena nampak lah, kena nampak apa yang dikatakan indah tu. Jadi dalam buku ni dia kata
uh, apa bezanya melihat seekor gajah, gajah besar kan, very big kan. Apa bezanya bila kita melihat seekor gajah dengan dinding berwarna grey. Kulit gajah tu grey kan, kan grey kan kulit dia. Apa beza dia? Gajah kita nampak daripada jauh, kita nampak besar, macam burung helang. Dia atas awan macam Dr. Suha cakap itu. Dia terbang tinggi. So dia boleh nampak ke bawah, kan? Dia nampak ke bawah. Tapi kalau hanya yang rendah-rendah ni, ataupun yang kata tadi gajah ni tadi, dia hanya nampak warna grey saja. Yang grey tu apa? Mungkin hanya kaki dia. Mungkin hanya kulit perut dia. Faham tak? Faham tak? Jadi sekarang ni dalam MLM, you cakap tadi, it's a very big business. So you kena nampak gajah yang besar. You kena nampakkan gajah yang besar. So tugas upline ni kan adalah untuk menampakkan kat you yang it is a very big business. So kalau kata ada perkara-perkara yang you boleh improve, boleh perbaiki, kan? Kita akan cakap, kita akan ni sebab kita anggap you macam anak kita. Ada masa mungkin dalam bentuk teguran. Teguran tu bukan makna kita marah, but it's because we care. So kita nak you cepat. Tapi kita nak you cepat, jangan ada lopong-lopong tau. You punya network. Kita nakkan asas tadi, basic ni tadi, mesti very strong. Kalau asas strong, macam kita kata yang you tahu tak 111 plan tu, coffee plan tu. Kan? Selepas 13 bulan ada 8,000 orang dalam network you. Tapi tak akan jadi 8,000, apatah lagi 8,000 yang kata orang tu konsisten guna dan sebagainya. Kalau you punya frontline 13 orang tu you tak duplicate kan. Bulan pertama kita taja seorang, bulan kedua kita taja the second person. Ya tak? So kan nampak tak? So 13 bulan kita hanya taja 13 orang. Tapi macam mana 13 orang ni jadi 8,000? That is the power of duplication. Duplikasi. So kalau kita nak nampak duplikasi ni, kita kena nampak gajah tu. Semua kena nampak. Telinga dia semua nampak besar. So kita kena nampak MLM ni, especially Shuangho ni, gajah. Jadi melihat internet ni tadi, contohnya kan media sosial ni, adalah kita hanya melihat yang kata tadi, grey wall. Kalau melihat grey wall ni boleh berjaya tak apa. Sebab bisnes ni apa? We are independent business owners. Kita adalah kita pegang, kita own our business tapi kita independent berdikari. Tak ada bos nak ketuk you, tak ada apa company takkan kata you I tengok you dah buat berapa lama ni tak ada tajuk orang pun out you go. Tak boleh jadi distributor, tak ada. In fact you tak beli sebatang ubat gigi pun 5 tahun tak apa. Asalkan you renew your membership every year. That is Shuangho. Sangat mudah. Sangat ringan sampai orang tak buat. That is a problem, right? That's a problem. So enough is enough because kita nampak sebenarnya sekarang ni kata orang walaupun orang kata bila yesterday heboh ringgit jatuh so much, dia kata the highest, the lowest in 24 years. Ada juga yang mengatakan yang sebenarnya ini because of US dollar lah, apalah, itulah, UK, Euro ni, segalalah. Tapi bagi saya, apa yang nak masuk dalam perut anak kita makan, sebab ada berasap tak berasap dapur kita, ada ke tak beras, kan? Adakah kita pilih untuk beli ikan yang 1 ekor 100 lebih atau kita terpaksa beli yang sepinggan RM5, faham tak? And that is all choices that you make. So dia kata antara birth and death, B and D, in between apa? C. C is apa? Choices. We make choices. Selagi Allah izinkan kita buat pilihan, kan? Antara B dan D, antara kita lahir sampai kita kembali, in between adalah C. C ialah pilihan. But pilihan ni tak ada siapa nak control you. Tak ada siapa nak control. Kalau you keluar daripada pintu ni sekarang kata alah, my 3 hours is a loss of time, waste of time. I cannot say anything because it's in you, dalam diri you. Jadi kita, your downline pun, your prospect pun bila you jumpa dan sebagainya, sama ada dia akan terima apa yang you cakap. That depends on hati you. Jujur atau tidak, ikhlas atau tidak disampaikan dia. Sebab apa? Sebab
kita tak boleh bolak-balikkan hati orang. Betul? Kan? Yang membolak-balikkan Allah. Jadi Allah akan membolak-balikkan berdasarkan kepada usaha kita juga, doa kita juga, tawakal kita dan sebagainya. Right or not? Jadi kita jangan lari daripada apa ni, teras-teras ni semua. Right. So that is going to be my topic later on. So next I nak jemput VM Zuraidi. Okay, buat perkongsian sebab apa? Kita big family. So kita nak nanti renang macam ni, dia nanti naik VM, naik senior VM, naik special VM, naik diamond, kita dengan dia makin rapat dan rapat lebih rapat daripada mungkin keluarga dia sendiri. It is possible. Okay, because dalam Syangho, orang kata kita menangis tak menangis seorang. Tapi dalam keluarga ataupun orang bekerja pejabat, business, belum tentu that bonding is that strong. So that bonding tu Syangho allows, because Syangho memberikan kita satu platform. Macam nak kata dia introvert. Yes, I'm also an introvert. Introvert ni cepat kecil hati, rasa takut, bila orang tegur sikit dah sentap, kita benda macam tu kan. Tapi kita apa yang menyebabkan macam saya? Apa yang menyebabkan saya bukan jadi extrovert? I'm still an introvert in many situation. Okay, sebab itu dah zahir yang kita macam tu kan. Tapi apa yang membuat kita stronger? Macam saya, the strength comes from my family, from my children, because I believe that I am the best mother to my children. Okay, my husband is the best father to our children. So kita nak live to that expectation. Itu sebab saya selalu cakap, kalau macam kata orang dengar orang meninggal pun, saya akan tahu tanya pasangan dia macam mana, anak-anak dia macam mana. Sebab di situ dia punya tanggungjawab yang lebih luas. Yang kembali dah settle tu antara dia dengan Allah. Tapi yang kita kena bantu adalah keluarga. Get what I mean? Jadi banyak benda yang kita boleh buat, banyak benda-benda besar kita boleh buat, as long as you are happy with apa you buat. That's sense of accomplishment. Tu dia. Macam ada downline saya cerita semalam. Dia kata Kak Zah ni dulu, dia kata satu hari mesti dapat 2 orang. 2 orang yang sign up. Dulu ahli RM60. She will get that. She can go from Perak to Kedah to come back to Selangor in one day. Okay. Macam I dulu pun, I can do 6 sessions in a day. Sampai lupa makan, lupa minum. By the time dah maghrib, suara dah tak ada. Okay. Gila cari duit ke? Nawai tu kita bukan untuk itu. Nawai tu kita buat sebab apa? Anak seorang asma, nombor 2 suami Nurul Ayu selalu hidung berdarah. Dia dengar Mr. Ku kena kanser hidung, selalu hidung berdarah, tak berderau darah kita. Kita balik, kita tengok mata anak kita rasanya kalau awal lagi keluar ni, ataupun kalau awal lagi nak telefon orang ni, macam itulah. Jadi daya gesa yang membuatkan kita bersungguh-sungguh keluar daripada pom introvert ni ada. So itu sebab macam saya cakap, kalau dulu saya pergi meeting Mr. especially Rudy, dia kau cakap tu kan kemain lagi bersemangat, kita rasa lepas meeting tu kita tak nak balik lah, nak terus pergi terjah rumah orang, nak pergi rumah downline, nak sampaikan apa yang kita dapat dari meeting tu. Kalau boleh tak sabar nak tunggu pagi, nak buat session. Jadi macam mana kita kata macam Mr. Sier, kita punya director yang hari tu ada keluar virtual rally tu, dia dengan wife dia. Dia pun cakap juga, dia kata dia takkan balik rumah selagi dia tak jumpa 6 orang satu hari. Dia buat presentation. Sampai satu hari tu dia pergi, dia kata macam 7-Eleven lah. Dah last tu, dia kata masa tu kat luar musim sejuk ke apa tak tahu. Dia cakap, dalam macam mana ni? Ada satu customer kedai tu tengah minum, dia pun order air, dia kata, dia buat macam ni je, tunjuk dekat orang tu. Minum. Macam tu lah daripada jauh. Lepas tu orang tu kata, ni kan? Lepas tu dia dekat kan. Lepas tu dia kata apa? Dia kata di situ lah sikit. Lepas tu dia cakap, hari ni dia kata saya dia janji dengan isteri saya takkan balik rumah selagi saya tak cerita kat 6 orang. Lepas tu orang tu kata apa? Oh, saya nombor 6 ni. Dia kata, orang tu faham kan? Dia kata lagi ya. So dia cerita. Dapat. Jadi macam Mr. Lin Chen Chang,
Gold Diamond Mr. Lin Shen Chang. Dia kata bila dia tahu pasal Chuang Ho ni, dia cakap pada diri dia, aku takkan tengok TV setahun. Setahun dia tak nak tengok TV. Dia cakap. Tapi sebelum tu dia kata dia ingat lagi masa dia nak minang isteri dia. Mak mentua dia kata apa tau? Dia kata, cakap kat isteri dia, lelaki tu dia kata dai dia, orang Cina kan dipandang dia. Dia kata menandakan orang ni susah. Orang ni tak bukan pilihan yang baik lah untuk anak dia. Tapi dia kata dia berazam. Dia buat macam-macam. Dia jual ais, lepas tu dia jual ni dan sebagainya. Tapi masa kami pergi rumah dia, tak kami pergi Taiwan. Rumah dia 6 tingkat. Ada lift. Dia punya cushion apa bersachet. Okey, lepas tu tingkat atas sekali tu tempat nak beriadah, exercise. Ada satu bilik kat dalam rumah dia tu khas untuk audio visual. Dia ada komputer, you tekan aja kan. Dia punya dinding tu kan jadi gelap macam teater. Sebesar-besarnya skrin, kau nak tengok TV, tengoklah. Cerita apa cik, tengoklah. Kalau ada kata tu jumpa orang kan memang hantu cerita Korea ke, hantu cerita Hindustan ke, kata kat dia, can you stay away for 1 year or not? Bila kau dah jadi diamond, kau nak tengok cerita Korea pagi ke malam kau nak tengok cerita, aku tengoklah kata. Rumah dia ada bilik Italian style, French style. Jadi macam-macam bilik kan. Jadi dia kata kalau kita ni ada rumah, kita kat luar kita tahu rumah kita macam mana rupa dia. Bilik kita kat sekarang kan, macam mana bilik aku? Kata kat mana? Tak payahlah balik rumah. Ibaratnya dia cerita tau. Maksudnya dia kata kalau macam dia, rumah dah banyak bilik kan, macam-macam bilik, bolehlah duduk rumah. Hari ni tidur kat bilik yang French punya style. Besok Italian punya style. Perlu ada duit kan? He was a gold diamond yang paling ramai diamond dalam grup dia. And pada peringkat permulaan, dia orang biasa. Jadi luar biasa sebab apa? Sebab dia punya dream. Impian dia. So kita punya dream mesti luar biasa. Ingat, kena nampak gajah besar, bukan nampak kulit gajah. So kalau kita main sikit-sikit je, kejap datang meeting, kejap tak datang meeting, kejap makan produk, tak apalah kopi je lah kan, apa kan. Tak nampak yang satu hari nanti kena makan YKC, YK kidney, memanglah kita tak buat. Memanglah tak buat. Faham tak? Jadi kita kena gunakan perkataan yang saya selalu cerita apa. Perlu atau tak perlu? Perlu atau ingin? Ada beza. Ina ada sebut tadi, ada certain points yang dia rasa keinginan. Because dia tahu pada latar belakang keluarga yang okey. So, bab keinginan nak dapat kebebasan keuangan dari bisnes ni, kurang. Tapi keperluan ni, kita create keperluan. Sekarang muda, tak ada penyakit. Belum ada penyakit. Jadi bila belum ada penyakit tu, kita kena tunjuk yang gambar carta tu. 4 step tu. Tahu kan? Okay. 1, ringan-ringan penyakit. Lepas tu berat sikit. Lepas tu asma, paru-paru baik. Lepas tu kanser. Kita semua menuju ke situ. Asal kita makan apa yang orang makan, kita hidup udara yang orang hidup. Kan? Hidup kita macam dia orang, tak jaga. Kita akan menuju ke situ. Soalnya cepat dengan lambat je. Tambah dengan faktor keturunan. Hakikatnya lebih baik kita bersih badan kita hari-hari. Tak ada orang yang beli rumah baru atau kereta baru, dia tak servis kereta. Tak ada orang yang beli duduk rumah baru, macam manalah berjuta harga rumah tu, tapi dia pakai toilet dia tak flush kan? Ada tak yang tak flush? Ada tak pakai toilet tak flush? Kan? Mesti flush toilet. Pakai pinggan mesti basuh. Betul tak? Right? Tak siapa nak marah kalau dia tak basuh. Okay? Longkang tak cuci. So dia biar je semua mendap. Oh okey, nampak jernih air kan. Satu hari bila tersumbat kat mana-mana, then what happen? Tersumbat kat jantung, dah doktor kata kena stand lah. Nak kena bypass pula. Sumbat kat otak, stroke. Sumbat kat buah pinggang, dah masalah buah pinggang pula. Chronic kidney failure lah, apalah itulah. Jadi, kalau dah tahu kita ikut jalan yang tak betul, kena patah balik. Kena reverse. Tapi, dia rasa tak makan linzi tak teruk badan dia. Dah makan linzi macam-macam yang jadi. So dia salahkan linzi. Ya,
Sebab apa? Sebab kita tak nampak kat dia gajah yang besar ni. Kan? Kita tak nampak kan bahawa kita mengharapkan hingga akhir hayat kita, kita boleh berzikir, kita tak menyusahkan anak-anak kita boleh pergi toilet sendiri. Right or not? Kita kena nampakkan benda tu. Because that will be coming. Kalau kita tak meninggal muda, dia meninggal tua. Betul tak? So ada orang tak logiknya, dulu pernahlah dengar cakap dengan anak dia, aku dah habis duit membesarkan korang, esok bila aku tua, korang pula kena jaga aku. Habis tu keluar pula cakap, satu mak boleh jaga 9 anak. 9 anak belum tentu boleh jaga satu mak. Banyak kita dengar kan? Saya cakap satu je. Jangan buat ataupun jangan besarkan anak kita mengharapkan mereka akan jaga kita balik. Jangan. Ya, jangan. Because bukan tanggungjawab dia orang sebenarnya. Tapi kita kena bersedia. Paling indah bila you diamond, gold diamond, pendapatan 60-70 ribu sebulan, tiap-tiap bulan, dah tak payah nak kerja sangat, hanya mungkin buat meeting, jumpa downline, borak-borak, pendapatan go on. Masa tu apa kata arwah suami saya, kita nak jadi bola rugby, bukan bola sepak. Bola rugby ni macam mana? Kan? Bola sepak, Alung kata, ngah kau jagalah mak, jagalah ayah. Lepas ngah pula, ini pula tak apa-apa ngam kan. Alah, tak boleh lah, tak boleh. Sedih. Sedih sebab bagi ibu, dia akan melakukan bak kata orang tua-tua, kalau dah makan, dah masuk dalam mulut dia, sanggup keluar untuk bagi anak-anak. Tapi apa jaminan yang nanti satu hari anak akan buat the same thing. So, kita kena usaha. Tak kira umur kita berapa. Kalau kita buat macam mana pun setakat ni, kalau jadi ni, anak kita pun akan take over. Bahagia tak? Macam saya ada anak 4 orang. Jadi apa-apa pada saya, abah dia dah kembali. Jadi apa-apa pada saya, anak 4 orang, satu orang boleh dapat 10 ribu sebulan. Bahagia tak? Bahagia kan? Tiap-tiap bulan. Kan? Jadi kita must have that dream. Itu sebab I kata you must see the big elephant. Jangan just see the grey wall. You see sikit-sikit je, memang you tak nampak. Jauh sikit kan, ataupun upline tembak sikit kan, pun nampak, oh gajah sebenarnya. Sebab ni Shuanghu ni very big business. Boleh bagi kita kesihatan, masa, keuangan, how much you want. So kecukupan ni tadi, tugas kita untuk beritahu dia bahawa setiap orang yang ada sel boleh jadi kanser. Sel normal boleh jadi sel kanser kalau tak cukup oksigen. Apa tanda kurang oksigen? Susah bangun pagi, cepat mengantuk, ulcer mulut, tonsil radang, pucat, penat. Ada tak orang macam ni? Saya dulu jumpa yang mak dia cakap apa? Kalaulah saya jumpa akak dulu lagi, dia ada anak kembar. Dia kata apa? Punya yang kembar dia meninggal leukemia ke apa? Saya tak ingat, saya jumpa kat GH. Dia kata apa? Memang anak dia tu selalu kena ulcer. Jadi bila saya jumpa orang selalu kena ulcer, you ingat tak nak cakap lah. Mesti saya cakap, betul tak? Because that is ilmu. Dan ilmu ni, saya kata, let me tell you, sebenarnya benda baru untuk even pakar-pakar perubatan. Tak ramai yang nampak apa yang kita nampak. Bila kita tahu kena kentut 14 kali sehari, kena berak tiap-tiap hari 1 atau 2 kali, mesti terapung, mesti kencing 4-5 kali sehari, mesti period macam ni, mesti ni. Itu adalah lagu yang hanya orang Shuanghu boleh cakap, boleh nyanyikan. Ingat lagi saya pernah ceritakan saya buat dekat TNB Research punya dekat Bangi. Dia orang buat ni tau, dia buat family day. Lepas tu dia minta saya buat health talk. Pakai hailer lah tu. Tak ada mic pun, pegang lah hailer. Dia buat dekat open air kat luar tu kan. Saya pun cerita-cerita. Lepas dah habis cerita tu, dia punya bos, Datuk apa dah tak ingat dah. Dia datang kat saya, Puan, saya dah pencen ni Puan. Tapi pertama kali dalam hidup saya rasa hidup saya penuh harapan. Wow, dalam hati saya. Apa saya dia cakap macam tu? Saya kata apa? Saya panggil pakar endokrin, pakar jantung, pakar ni datang dekat company bagi health talk. Dia pun cakap lah, kalau you dah sakit ni nanti, you kan ada masalah macam lelaki lah, masalah lelaki, perempuan masalah ni kan, lepas sakit ni, kena makan ni, kena pergi doktor, kena buat regular check up. Jadi dia kata, bila balik tu kita menung aja, risau je. Kawan aku dah kena dah,
Bila lah giliran aku pula. Dia cakap macam tu tau. Tapi dia kata, bila puan cerita, oh mesti macam ni, mesti macam ni. Mesti dapat kentut balik. Lepas tu bila badan bersih, dia kata, apa ni, buang air besar hari-hari, kepala tak sakit. Tak payah Panadol, tak payah Ponston. Jadi, dia cakap dia rasa ada penuh harapan. Right or not? Jadi, betul tak lagu kita? Saya dah nyanyi dah 30 tahun lagu yang sama. Tak pernah orang nafikan benda ni. Jadi apa yang kita buat kalau benda tu justify betul, maknanya we must go on. So kecukupan. Cukup ke tidak? Okay, apa yang dia ada sekarang ni, apa yang dia lakukan sekarang ni untuk bila anak tak sihat boleh makan YK1, YK2, boleh makan YK2 macam Kan nanti sakit pun makan. itu kalau dah emergency. Betul Kak Mok. Tapi biasalah kan. Cleansing mahal bila badan sihat. Kopi pun mahal kalau badan sihat. Tak kisahlah, tapi bersedia. Bersedia especially kalau ada faktor keturunan. Kalau moyang ada masalah septikemia, darah beracun, kalau mak ayah dah ada masalah tu, maksudnya kita calonkan. Especially kalau kita ada simptom yang sama. Sebab kita suka bila kita jumpa tu, kita buat probing. Tanya dia, mak dia, ayah dia macam mana, tengok kadang gambar, tengok mata anak dia sebagainya. Kita banyak skill yang kita boleh acquire, kita boleh dapat melalui pengalaman dan juga masa meeting. Dan masa tu, duit dia akan keluar. Because dia faham yang dia perlu. So, keperluan ni, we cipta keperluan. Jadi kata kat dia, kita bukannya nak pijak kaki doktor. No. Tapi kalau jaga kesihatan, tak perlu jumpa doktor. Betul tak? Jadi kita kena faham. Dan sama juga, kalau kata doktor ni, saya cakap dia selalu pakai 2 topi. Kalau topi tu doktor, dia akan cakap, okey, awak kena makan antibiotik sampai habis, awak kena makan ubat sampai panjang hayat, bla 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 bla. Tapi kalau yang depan dia adalah keluarga dia, orang yang dia sayang, adakah dia buat benda yang sama? Saya pernah tengok Grey's Anatomy, tahu kan? Yang cerita pasal doktor tu. Ada doktor yang lelaki, yang bujang tu, yang dia patah tangan. Lepas tu kawan dia, doktor juga cakap kat dia, okay, pick your poison dia lah. Pilih. Ubat tu semua ubat kan? Pilih racun yang awak nak. Lepas tu dia kata apa? Definitely not painkillers. Tapi dia prescribe painkillers pada kita. So kita kena bijak. Ujung-ujungnya yang dah, kalau dia dah bagi anestetik dah tak sedar, terpulang kat dia. So siapa cerita tadi? Dah Puan Rahim. Kan? Anak dara lagi. Dah Puan Rahim. So, macam mana? See? Jadi, because of fibroid. Kalau fibroid pun, kalau Arizan tak cerita, nanti akan tanya, kalau katalah dia kok tak buang rahim pun, dia dah buat operation, selalunya nanti benda tu tumbuh balik, buang lagi, maximum 3 kali rasanya, doktor tak boleh ni lah. So, the point is kita kena treat the root cause, punca. Apa puncanya fibroid? Itu yang kita kena faham, right? Lots of things to learn, but the elephant is so big, the income is so much, boleh diwarisi untuk anak-anak kita, so why not? Betul tak? Okay, so come, ready, silakan. Okay. Pertama kali ni. Assalamualaikum. Dan selamat pagi boleh kot. Tengah hari nama saya Zuraidi bin Jamaluddin. Berasal daripada Perak. Sekarang sudah menetap di Meru, Kelang. Berusia 44 tahun. 10 tahun yang lepas lah. Sekarang dah 54 lah. Sajalah sebab kenangkan pada arwah Abang, dia selalu suka buat joke. Okey, dah berkahwin, anak 3. Kahwin baru 1. Cukup lah tu Zaid. Hari ni cuma saya nak cerita balik lah, flashback ke belakang lah, bagaimana saya bermula.
Nah, jadi kalau yang orang baru ni dia boleh bandingkanlah yang mana yang tak cantik tu tak payah ambil lah kan. Saya 7 tahun selepas bekerja, kerja kilang lah. Kerja kilang di Sungai Wei, kilang Panasonic. Jadi selepas 7 tahun bekerja, terdetik di hati. Tapi bila ni kan, kerja masuk pagi 7.45, balik 5.20. Kalau nak duit lebih sikit, overtime, 7.20 boleh balik. Jadi keluar gelap, balik gelap lah. Selepas 7 tahun bekerja, dah terdetik dalam hati. Mungkin masa tu baru matang kot. Kan? Sebelum ni tak nampak kehidupan lagi. Baru keluar daripada kampung. Jadi, sampai bila nak keluar gelap, balik gelap, keluar gelap, balik gelap. Masa tu bujang lagi lah. Jadi, bagi saya rezeki jugalah saya masih lagi dalam Songho. Yang menaja saya adalah adik saya sendiri. Jadi adik ni nombor 2. Di kampung memang selalu bergaduh lah. Orang lelaki kan. Jadi dah bekerja, okey, dia duduk di Shalam, saya duduk di Sewe Lagoon, Sewe Bujang. Jadi masing-masing hal lah sebab kita dah bergaduh dulu kecil-kecil kan. Engkau aku lah. Jadi dalam masa yang sama dia datang di rumah Bujang, dia cerita pasal kesihatan ni. Memang tak nampak apa benda, tak tahu langsung. Kita duk rasa sihat kan. Apa nak cerita tiba-tiba kau datang nak cerita pasal kesihatan? Kan? Lepas tu dia selalu datang, kacau lah kan, ganggu lah. Sign up. Okey lah, saya dah sign up, dia balik lah. Macam Kak Liza cakap tadi lah, masa tu RM60. RM60 tak ingat saya ada keuntungan runcit kan. Lepaslah duit minyak dia. Jadi dah sign up, dia datang lagi. Dia datang lagi. Kebetulan hari tu lah saya pun dah lupa, benda dah berlaku lama lah. Saya join pun 1996. Tapi tu cerita lama tu sebagai saya punya perjalanan lah. Ambil lah Yahoo Lindsay. Yahoo Lindsay ni tak silap saya masa tu pun 100 lebih juga. Tak ingat lah, tapi 100 lebih lah. Makan Lindsay tu. Pada masa tu tak ada sakit apa, masa tu muda lagi, umur 26, 27 macam tu lah, lebih kurang macam tu lah umur. Makan Lindsay, makan. Sampai satu hari tu, saya bangun pagi, saya rasa fresh dia lain macam. Tak pernah rasa sebelum ni. Bermula pada situ lah. Bermula pada situ, saya dah mula ikut dia lah. Mana pergi OPP lah masa tu. Daripada pergi Dewan Sivik, bangunan Rizda di Jalan Ampang, Kelang pun ada, di PJ pun ada. Peringkat awal memang tak nampak lah, cuma kita nampak orang ramai. Masa tu tak ada pakai macam ni, memang betul-betul orang cakap salesman lah, baju putih, seluar hitam, saya ingat je kan. Kalau kita pergi rumah prospek pun pakai baju putih, seluar hitam, aduh, orang dah nampak dah kita punya terlemak, ni salesman ni. Tapi sekarang lebih casual lah, best lah. Lebih santai lah. Jadi datang UP, kerap pergi ikut sini, pergi ikut kan, baru nampak. Sebenarnya saya ada peluang lagi yang kedua. Masa bekerja memang tak nampak lah. Masa bekerja sebagai operator ya, basic masa tu 390 tahun 90-an. Bermakna saya ada peluang yang kedua. Dan saya pun bersyukur lah sebab jumpa Songho ni satu syarikat yang betul lah. Sebelum ni saya tak pernah join mana-mana syarikat pun. Kan? Dan dalam Songho ni saya rasa saya dapat satu kehidupan yang baru lah. Kan? Macam mana kita nak berjaya, impian tu main peranan. Kan? Sebelum ni tak berani nak impian kalau 390. Macam arwah Abang Din cakap lah. Tapi kuat pun Honda Kak lah, lampu bulat yang boleh beli. Kan? Tahu kan cerita tu kan? Umpamanya memang ada peluang. Jadi saya mana syarikat ni, saya tengoklah dari segi syarikat, dari segi produk dia, memang meyakinkan lah. Sekarang boleh mimpi apa? Masa rata boleh? Sekarang ni dapat lepas makan produk pun dah alhamdulillah lah, cukup alhamdulillah. Sebelum ni kan kita nak beli teh masa tu pun saya ingat dalam RM70 kot, RM60 kot dalam tu masa ni. Itu pun susah orang nak ambil, terpaksa buka bagi dua lah.
nak bagi orang test 3 runcang, rebus lah, bagi dia rasa lah. Masa tu lah. Tapi macam mana pun kelemahan diri sendiri juga. Lepas tu, dalam perniagaan Johor ni kan, tak dapatlah di kat tempat kerja apa yang Johor ajar. Masa tu lah macam kita nak belajar training apa kan. Masa tu lah on the spot belajar. Macam OPP ni kan, Kicap ni kan. Kalau ikut online pergi rumah, ada sekali rumah kat ni Ustazah kan. Masa tu lah kita tengok, masa tu lah kita buat. Nah, ada jugalah tempat-tempat yang mana ada masa kan, kita buat kat rumah offline lah. Kelas macam ni tak dapat. Kalau nak buat salah ni. Ha? Macam mana? Kita tester, tengok you buat macam ni, kita bagi markah. Boleh. Tapi saya tak berapa lancar sangat lah yang ni. Sebab kalau biasa dengan prospek saya tengok keadaan. Ini prospek ni. Prospek saya. Tapi tak kenal lagi. Tak apa. Kalau saya dengan prospek, saya tengok keadaan lah. Kalau kita produk, saya tu masuk produk dulu lah. Saya takkan cerita habis. Sebab kalau cerita habis kan masa panjang kan. Kita pun nak tengok keadaan. Dan jadi ilmu-ilmu tu semua ada kat Liza. Kita nak pergi rumah orang macam kat Liza sebelum menceritakan, okey, time-time yang sesuai kan. Selepas maghrib, sebelum pukul 10, kau kena balik. Kau jangan duduk lama-lama rumah orang kan. Jadi saya nak cerita sikit lah saya punya, mana asal usul saya. Saya join 1996, kat Liza dah Diamond. Tapi saya tak tahulah kat Diamond dah berapa lama. Saya tunjuk sikit lah ya. Okey, bawah saya upline. Cik Talib Idrus. Pak Idrus. Apa dia? Tarik sikit, tarik bawah tu, tarik. Tarik ke bawah, tarik bawah. Pegang tu, jangan dia. Biar. Talib Idrus. Kau pen. Dari bawah tu ada dua. Tak tegang pen ni. Bawah. Whiteboard tu ada pen. Yang merah tu. Ini terang. Saya ingat saya ni layer yang ke-7 kot. Saya ingat saya ni layer yang ke-7. Double diamond lah. Talib Idrus. Lepas pada Idrus ada seorang lagi. Talib. Lepas Talib Nazri. Gafar Hamzah Anwar baru saya. Apa tu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustazah sini kan? Ustazah bawa Nazri Alah, bawa Gafar lah. Kan? Gafar kan? Bawa Gafar kan? Kan Nazri sini lah. Aslina sini. Aslina bawa. Dia ada lagi seorang kan? Betul. Gold Diamond. Aslina. Yang saya ingat lah. Yang saya ingat. Dia bawa pada Idrus ramai. Ramai kan? Ramai. Yang saya ingat Idris je lah. Okey. Masa tu lah, selepas habis OPP kan, selalunya lah, bila habis OPP, dulu malam tau OPP. Dulu, biasanya hari Selasa kan Kak Liza? Biasanya hari Selasa. Bila habis OPP, ya, kalau macam ni kan 7 line, bila habis OPP kita ikut grup masing-masing lah. Macam saya, upline saya Hamzah. Ni adik saya, yang sponsor saya adik saya. Ni Hamzah. Jadi bila habis OPP, okey duduk repot lah. Mana masa tu senior manager Nazri, dia akan datang lah.
grup lah. Masa tu Kak Liza tengok daripada jauh je lah. Tak dapat lah. Kan? Dah habis meeting pun kita tengok daripada jauh, naik Mercedes. Aduh, bila pula aku nak macam ni. Kita tengok kita daripada jauh, kita tengok lah dalam Kak Liza dengan arwah Mendin. Okey. Yang dah meninggal, Talib dah, Hamzah dah. Hamzah ni kan? Dah. Dia tengah naik basikal. Jantungnya. Jadi sekarang ni, yang ni Talib dengan Idrus, dia masa tu mungkin trend lah. Saya pun tak pasti lah. Dia orang ni KWSP. Daripada KWSP. Okey. Idrus, okey. Yang ni Nazri, Khalid, Ghaffar, Hamzah, Anwar. Ini Proton. Tapi semua masa tu. Apa ni, saya tak join yang lain punya syarikat masa tu, CNI lah, Megatrend lah, macam-macam. Kan. Itulah saya cakap, saya bersyukur dah saya baik jumpa Songhor ni. Kan, mana tak buang masa lah. Kan, dari segi pengetahuan tu tinggal lagi tak nampak perubahan yang betul-betul lah. Kan, Proton. Dan saya dengan downline saya, Saiful ni, saya daripada Panasonic Singapura. Masa tu saya ingat jadi trend lah. Khalid ni, Kak Liza tahu kan? Khalid ni bapa saudara Cik Idrus. Okey, sekarang ni kan, Kak Liza nak panggil apa ni? Kalau saya kat sini, Kak Liza nak panggil apa ni? Nenek kah? Nak panggil apa ni? Boleh bagi tahu tak? Kalau dari segi panggilan dalam keluarga lah. Onyang. Moyang tak boleh. Moyang pun tak boleh. Tak boleh. Onyang. Tak boleh. Salah silah lah. Okey, ni tahun Nazri kat mana? Nazri ni. Nazri masih lagi ada. Ghaffar sekarang ni dia masuk grup Ustaz Azmi. Rangkaian Ustaz Azmi di Terengganu. Saya ada jumpa dia sekali. Ini tahun 1996. 1996. Itulah macam Kak Liza cakap tadi lah, apa ni bola golf ke bola rugby kan. Sideline Idrus. Apa ni X Diamond lah. Kak Liza tahu cerita dah? Apa? Rashidi. Sikit. Kita continue Syarif. Kita continue Syarif. Anak-anak letak rumah orang tua kan. Sedih Dia ni. Sekarang ni. Sideline Idrus. Main kami lah. Rashidi. Daripada grup KWSP juga. Dia pernah jadi diamond lah dulu. Saya kesian ya anak-anak tak nak jaga lah. Senang cakap anak-anak tak nak jaga lah. Pernah jadi diamond. Tapi ni bukan nak cerita pasal kelemahan orang lain, tak adalah. Bagi pengalaman untuk kita lah. Bermakna saya banyak tengok lah. Antara prospek-prospek yang dekat lah. Sepupu saya, bapa saudara saya stroke. Kan? Akak isteri nak jaga tu 3 hari boleh lah. Suami nak jaga 3-4 hari boleh lah. Yang baru ni minggu lepas meninggal stroke di Port Dickson. Sepupu saya tapi suami dia. Apa tak jual linting dia? Pergi. Tapi dia ada buat sendayu tinggi ke apa kat isteri dia buat. Sepupu saya buat. Jadi orang lain dia dah buat bisnes lain ni susah dia nak masuk. Tapi saya bagi juga, saya cuba juga. Bagi masa saya pergi tu linzin dengan kopi, buka terus bagi. Tetapi masa dia bagi pun kita dah nampak macam tak ikhlas. Kasar masa dia bagi minum tu kasar lah. Jadi saya tak mau macam tu. Biarlah saya orang cakap kalau sakit tu biar sendiri saya lah. Dan satu lagi bapa saudara saya dekat Perak pun sama juga. Lalu pun tak nak. Bukan sekat saudara, anak-anak pun mengelak. Kan? Tak nak ada sebab. Ada sebab. Pasal duit lah. Oh, pasal mahal. Kadang-kadang kita pergi cerita, duit punya pasal.
Itu yang sedih lah tengok. Kadang-kadang isteri nak makan, suami tak support. Yang saya lalui lah. Suami nak makan, isteri tak support. Sponsor isteri. Ha? Sponsor yang nak makan. Lepas tu tunjuk Dia betul juga. tunjuk. Memang betul, tapi sokongan dalam keluarga kalau tak ada susah. Saudara tak boleh nak nyokong, keluarlah cari kawan. Keluar cari orang lain. Kalau tunggu saudara harapan macam tu lagi hampa. Okey, habis ini. Ada cerita lah. Itu cerita pasal produk nanti kemudian. Pengalaman yang terbaik awak jual produk saya. Saya tu dia tak mula. Ni cerita ni tak habis lagi ni. Tunggu masuk bab produk. Okey, 1996 sampai 19 saya berada dalam Johor lah 1996 sampai 1998. Masa ni kegawatan ekonomi. Kegawatan ekonomi. Masa kegawatan ekonomi ni kan sebenarnya saya rasa lah yalah gaji setakat 390 kan. Memang duit cukup-cukup lah masa tu nak buat pun dah tak boleh lah. Kan? Upline semua hilang. Bukan nak salahkan upline, sama-sama masalah tu sama-sama. Jadi cakap tak langsung lebih kurang berapa tahun? 2 tahun kan? 2 tahun dalam Selangor. Jadi bagi saya ini pengalaman saya lah, belajar, dapat ilmu. Kan masa tu kita buat OPP pun one to one gunakan video tape. Kuranglah sikit bercakap kan. Tetapi pergi rumah member bukan semua member ada player. Bila tak ada player buka balik lah risalah. Cendawan hitam, merah semua kena cerita. Masa tu dia holding Z lah. Yang lain-lain tu semua tak ada lagi. Tapi bila kita dah hari-hari bercakap tu ingat lah. Apa yang saya cakap ni pun sebab yang saya pernah lalui. Kalau saya tak pernah lalui, saya tak boleh nak cakap macam tu. Masa ni memang tak ada lah. Tak ada upline yang datang nak gerak ke pun, tak ada. Memang hilang terus. Mana saya kereta api Johor yang Kak Liza cerita tu berumur puluh tahun lah tu sebenarnya. Atau asah kapak semua tu kan 10 tahun umur dia tu. Masa ni memang tak buat langsung. Daripada dulu asal kapak. Asah kapak tapi tak pergi tebang. Tak pergi tebang. Dah tajam tapi tak nak pergi. Memang tak buat langsung. Tetapi dia dalam hati terdetik. Ahli saya tak mati. Mana saya kata kemungkinan besar satu hari mungkin aku nak produk ni. Memang betul saya nak produk ni pun. Kan? Masa tu lah kalau buat OPP, nak pergi OPP tu. Macam ni OPP kan. Dah set lah siapa jadi mangsa malam ni nak bawa ni. Nak kena pandai trik lah. Macam mana kita nak trik? Sebab tak boleh cakap lori benda memang orang tak ikut. Sama juga kalau pergi one to one, pergi rumah kawan-kawan kita nak cerita pasal produk. Tanya ada rumah sudah, jangan cakap lebih. Kalau dah cakap lebih memang dia mengelak lah. Tapi sekarang ni adalah dia punya kemudahan. Dengan kopi ni tak saya cakap banyak lah, kita buka bagi minum, kau dah minum sudah. Kan kau tanya kita jawab. Dulu plan Green Z yang ada, yang tu pun Kak Liza yang buat sendiri bukan pada syarikat. Green Z itu pun tak jalan juga. Walaupun RM14, RM15 tak jalan juga. Yang masa tu zaman-zaman saya tu teh dengan Green Z je lah. Lilin Z tu memang susah lah. Kan? Memang betul-betul nak kena. Itu tak tahulah diri saya, kan orang lain senang kan. Boleh kira lah kalau Lindsay dengan Twin Pack tu boleh kira lah. Di tengah orang dan orang ambil. Tapi orang ambil masa tu pun nak sambung pun susah juga. Memang susah. Buat sendiri makan. Bila sekarang? Sekarang ni alhamdulillah. Mungkin cerita yang 20-30 tahun yang lepas tu kan. Sekarang yang saya mampu makan YKB, kopi, Peto Berry, YKB, Makanan harian. setiap bulan. YKI. Walaupun
Rasa hati macam Makcik Siti cakap dah diamond kan, tapi belanja tak boleh lagi macam diamond lah. Sebulan saya dapat bagi kat mak saya YK1 lepas lah. Kalau top up pun kadang-kadang 1.5 dulu lah. Tapi dalam sebulan tu dalam 1,000 lebihnya tu memang untuk dia saja. Mak makan lah. Jadi 1998 memang tak buat langsung, tapi saya masih jadi ahli lagi. Masih ahli lagi. Walaupun macam mana 1998 sampai hujung 2018 tu masih juga orang cakap stronghold tu masih ada dalam jiwa lah. Kalau balik kampung jumpa adik kan, masih lagi cerita-cerita jugalah pasal Kak Liza, Kak Stronghold masih, walaupun tak dapat sembang panjang kan, masih juga cerita lagi. Dari dalam masa tu pernah juga tergelincir juga satu masa tu renew ahli pun dah melalui pos. Itu pun mungkin dah kritikal lah kan. Masih lagi orang cakap kalau lewat sikit mungkin mati akhir dia. Sama juga dengan downline saya pun Anwar pun saya pernah juga renew ahli untuk dia. Suruh datang, tapi masa tu mengelak lah, tak nak boleh, kalau boleh tak nak jumpa Kak Liza lah, segan. Kita dah tak buat. Tapi mengelak pun saya pernah jumpa dia juga dekat Ulu Langat. Bertemu juga, Abang Din panggil daripada jauh, arwah panggil. Daripada jauh panggil, Di. Kita mengelak-elak jumpa juga. Tapi itulah benda baik, apa salahnya kan. Dan akhir sekali hujung sebelum PKP. Tapi sebelum tu, selepas saya berhenti kerja kilang, saya ambil kos jadi mekanik. Jadi doktor kereta. Alhamdulillah lah, sebenarnya dapat, walaupun jadi mekanik saya dapat apa ni, cerita lah dari segi perkara kesihatan, okey dengan otomotif punya ni. Boleh ni lah, boleh samakan. Contoh dia, kadang-kadang senang nak bagi orang faham kan. Kenapa kita ada usus dan kereta pula ada exhaust? Saya bagi seorang yang senang faham lah. Kadang-kadang buyer saya ni ada juga yang ni juga, yang pemikiran yang rendah kan. Apa akan jadi kalau exhaust sumbat? Mesti enjin rosak. Kan? Adalah yang saya boleh ni samakan. Senang nak bagi orang faham lah kan. Sistem dia pun saya rasa lebih kurang. Kalau kita ada darah, dia gunakan current, elektrik. Kan? Kita guna udara, dia pun guna udara juga. Kan? Itu masing-masing lah, masing-masing punya kreatif lah. Kan? Tapi jangan sampai lagi tajuk langsung, tak logik tak boleh lah. Kan? Jadi selama 1998 tu, 98 tu saya belajar lah, saya ingat. Saya belajar. Kalau tak langsung saya belajar, pergi OPP, pergi seminar. Ada juga pergi Kak Liza punya kelas, ikut Kak Liza pergi rumah Kak Ana. Siaksu, dulu Siaksu kena bayar. Siaksu saya tak dapat Kak Liza. Siaksu 1 pun saya tak boleh dapat. Kita buat balik. Tak tahulah sebab apa. Mungkin tak masuk kot dengan jiwa saya ke, tak tahu. Tapi sebenarnya benda tu kalau ada memang orang cakap senjata lah kan. Macam Kak Liza ni, Saza pegang-pegang. Kan dapat result kan. Saya yang tu saya tak boleh dapat. Kan. Jadi 1998 sampai hujung 2018. Sebenarnya saya dah 3 kerjaya. Kerja kilang, jadi mekanik, buka workshop. Dan last kali tu tak cukup kan, sebab kita dah tahu kan, Johor dah bagi tahu bisnes konvensional ni tak cukup. Dan risiko dia tetap ada. Kalau macam workshop aku perlukan kemahiran, modal, pekerja, bangunan, overhead. Memang kita tahu dah, tapi tu saya cakap rezeki tu, Johor tu dah ada dah, tapi dia tak mau pergi tengok Johor tu. Kan? Lepas tu pula nak cari duit lebih, okey, beli lori 3 tan. Bagi saudara bawa dekat seberang Perak. Bagi dia bawa setahun, tak ada hasil. Seterusnya pun tak dapat. Ambil balik saya jadi driver lori pula. Mana dalam sampai hari ni lah kan. Last 2018 tu, sebelum PKP tu, 3 kerjaya saya dah on. Itu tak kira lagi yang bawa pokok ceri lah. Yang betul-betul yang ada nama lah yang saya cerita 3 kerjaya tu. Tetapi alhamdulillah lah ni tempoh tu belajar tu saya dapat jugalah. Dan last sekali masa saya bawa lori tu kan, masa tu dah cakap dah dengan Saiful. Saiful mungkin ni nak kena patah balik lah. Sebab saya rasa dah ada masa. Saya dapat pergi dulu Penang Johor. Mana Johor Penang pun saya dapat pergi. Dan di Johor pun saya dapat pergi. Dan saya on saya punya line ni, app ni pun di Johor.
Masa yang saya jumpa Kak Liza yang dengan Sazah tu kan, saya tak tahu langsung pergi sampel berapa. Dia jadi kebetulan saya beli kopi, saya nak pergi Penang, saya singgah rumah saya di Parit, Perak. Lepas tu mak saya cakap, mak tak tahu pula Johor ni ada jual kopi. Tu kisah dia. Padahal mak masa tu memang dia ada masalah resedung, asma, kencing manis, darah tinggi dan satu lagi ni dia tak boleh jalan jauh. Kalau daripada Perak sampai sini dia mesti nak berhenti banyak kali kencing. Ni masalah orang perempuan kan. Jadi Tak lemak je. Ha? Bukan masalah perempuan. Tak. okey, cara tak langsung pun sebenarnya saya pun ada masalah. Saya pun ada masalah kesihatan juga. Jadi tu jumpa kali ingat lagi Ustazah cakap bukan ajak main-main, ajak betul-betul, bukan ajak ayam kan, bukan ajak ayam kan. Lepas tu ingat lagi kat meja depan tu. Tapi masa tu masih lagi orang cakap bukan beria-ria sangat nak patah balik, tak ada. Kan cuma ambil produk dan kopi tu pun saya tak tahu apa dia punya kebaikan dia masa tu. Masa tu ialah 1998 mana ada Nokia 3 sekupang tu je. Lose contact nombor Kak Liza pun dah hafal semua tak tahu. Cuma dengan downline saya tu lah si Saiful tu adalah raya saya pergilah rumah dia juga sembang pergi rumah dia kan. Sebab rumah mentua saya dengan rumah dia tak jauh. Ada jumpa juga. Cuma dia ada cerita juga pasal kopi lah ni lah apa semua. Tapi kita dah tak fikir sangat yang tu kan. Dan akhirnya nak jadikan cerita saya patah balik lah senang cakap. Saya patah balik. Bayangkan masa tu adik saya yang sponsor saya. Dia cakap, "Di, aku dah tak nak buat." Online. Sekarang dia jadi downline balik. Pandai-pandai dia lah kan. Jadi best dalam Johor bila saya fikir balik kan best. Sebab kalau kat tempat kerja kan macam hari ni Kak Liza tolak saya keluar kan. Tolak nak bagi naik. Kalau kat tempat kerja tolak nak bagi jatuh. Kan tak jumpa kat tempat kerja. Sebab kalau nak sharing macam ni kan. Ni pertama kali ni. Tapi dia dah pernah jadi MC syarikat 2 kali. Kan. Sekali dekat Dewan Sivik. Masa tu pun ingat lagi arwah duduk tepi tu. Sentiasa duduk bagi clue supaya senyum-senyum. Kan saya muka ketat kan, muka garang kan. Alhamdulillah baguslah arwah. 2 kali. Kat sini pun sekali. Dia mesti duduk kat sana ucu tepi kan. Dia tengok kita, dia guide lah. Jadi kat tempat kerja tak dapat. Walaupun saya pernah kerja selama 2 tahun, lepas tu saya kena pergi hantar ke Jepun. Dari segi disiplin semua bagus, tapi balik basic macam tu juga. Bergaruk dari juga cukup bulan. Tapi perjalanan saya, jadi mekanik, bawa lori, sebenarnya kita dah tahu kan, kita tak ada kebebasan masa, wang, masa dan kesihatan, memang tak ada. Apa duit gaji pun cukup-cukup. Tak ada. Last sekali saya fikir, okeylah, lori jual, tak apalah aku tak ada pendapatan lebih pun dalam Johor pun tak apalah, aku duduk juga dalam ni. Kan? Takkan kau nak macam ni je, mesti nak kena berubah kan. Kalau dah lori jual, workshop tinggal kan. Duit untung lori berapa? Hutang, masih lagi ada hutang. Sekarang ni income tax pun ada lagi 7,000 lebih sangkut. Apa? Syok. Berniaga mana tak ada hutang, mesti ada hutang. Kalau berniaga workshop kan, kameran satu. Kameran pula, kalau tak bagus, sekali je orang datang. Lepas tu kena gosok lagi. Nak tidur malam, bang, kereta tak okey lagi lah. Besok nak kena dah fikir dah hal esok. Kik kepala. Lepas tu, mak saya pula nak kopi, takkan tak nak bagi kan, kena bagi. Kalau saya tak buat, macam mana saya nak bagi? Lepas tu saya pula ada masalah gout. Tapi saya tak pernah cek dekat doktor, berapa saya punya kandungan asid urik. Tapi kita tahulah, masa kita dah pernah dalam Johor, kita tahulah, alamak kena lah aku. Peringkat awal datang, memang dia datang sengal-sengal dah tak boleh jalan. Sampai kena marah doktor. Tapi first time. Doktor kena cakap marah, kenapa? You tak spray ubat. Dia tak tahu kita first time hari tu. Kena gout. Saya gout. Saya tak boleh makan laut tak boleh makan. Saya obes. Cendawan tak boleh makan. Tapi cendawan kat pasar lah. Bukan cendawan Johor. Memang tak boleh makan. Soya, segala kalau
daripada produk soya kan, kecap ke, asalkan daripada soya tak boleh makan. Tapi ada setengah orang dia boleh makan kan. Ada bapa saudara saya, dia cakap dia boleh makan daging. Saya tak boleh. Alhamdulillah, mana dulu, kalau dulu saya nak makan jahu linzi memang susah lah. Mungkin cerita-cerita macam Kak Liza cakap, kita cerita tu mesti ada pembalasan, mesti ada dia punya bayaran. Saya rasa, saya dapat rasa benda tu. Dulu cerita dengan orang reject kita. Kan? Macam anak Kak Liza cerita 2 minggu yang lepas, saya cerita kan. Masa tu kita muda, pergi cerita dengan orang tua pasal kesihatan. Dia nak terima. Kau nak saudara aku, nak cerita kat aku pula kan. Mungkin Allah Ta'ala tu Saya bagi mungkin benda-benda macam tu sekarang ni lah. Saya dapat makan produk paling kuat pun 150, 200 itu saya kena top up itu je. Yang lain tu alhamdulillah lah. Mak saya dapat YK1, kadang-kadang saya boleh bagi YK1. Dan saya di rumah kopi tu 10 kotak dalam rumah je lah. YKB, YKI, Lactoberry. Alhamdulillah. Kan? Saya makan. Ni nak cover kau ni. Saya masih lagi berjuang kau ni. Saya tak berlipat ni kaki sekarang ni. Semayang atas kursi. Minum. Tapi bergantung pada bajet lah. Sekarang ni yang saya tahu, dos saya tak cukup. Dos tak cukup. Sebab dekat mak memang setiap bulan kena bagi. Sebab apa, dia ada kencing manis, darah tinggi, rasa sedung, asma. Yang masalah ni semua dah under control dah. Asma dah tak pakai inhaler, dah tak pakai dah. Kalau tidak asma tu, kalau saya balik memang tak boleh tidur. Lepas maghrib dia mesti batuk. Batuk, masuk bilik batuk, masuk bilik batuk. Memang kalau saya ada, saya tak boleh tidur sekali. Tapi alhamdulillah sekarang inhaler tak pakai. Ubat kencing manis pun dah setengah. Kelak kencing tu. Kelak kencing dah boleh, dah okey. Okey. Dah okey. Dah okey. Tapi dia, bila walaupun dengan YKI, tapi kopi tu setiap bulan kat dia ada 5 kotak lah setiap bulan. Memang ada 5 kotak. Tapi itulah orang tua ni kadang-kadang kita suruh pantang, dia tak pantang. Dia pantang jumpa, dia belasah. Dekat 80 lah. Itu hari makan durian. Sampai tersak nafas kak. Ya ke? Lepas tu, kita kat sini kan, kita boleh bagi keluar, suruh dia baring lah. Alhamdulillah lah dia baring. Panjang umur lagi. Okey. Lepas tu, gout saya ni, bila peringkat awal saya minum kopi tak jalan. Pernah lah sekali saya ambil jahu linzi, twin pack. Dia punya healing crisis datang, makan ubat tahan sakit pun tak boleh jalan. Cuma up dose lah. Up, besok pagi baru dia reda. Itu sebab kadang-kadang ada kawan-kawan yang kena gout, bila dia dapat healing crisis dia tak berani makan lagi dah. Kita cerita kita punya pengalaman. Tapi tak boleh buat apa lah. Kalau kau nak baik, kau kena lalui jugalah healing crisis tu. Apa ni, 3 hari tak pernah 3 hari tak bangun. Masa tu apa yang ada kat tangan lah. Kalau teh ada kat tangan, masa healing crisis datang memang kuat pekat lah. Kalau linzi lah, naikkan tu lah, selagi ada. Efek dia lain lah. Kalau makan kucing dengan makan linzi. Macam gaut nikiskan, dia nak akiskan garam pada tubuh dia kan. Dia makan lucun lebih. Tak payah makan linzi dulu, tapi minum lucun. Yalah, tapi bagi saya lah kan, tak, itu betul juga kan. Cuma healing crisis yang saya lalui lah. Ni urat tegang dari belakang ni. Macam Kak Liza cakap perutnya masalah kan, saya lalui tu. Siatik nak. Lepas tu yang terbaru sekarang ni kadang-kadang bila nak makan buka mulut sini dah rasa. Mungkin healing crisis tu linzi cungkil lebih awal. Harap-harap dia cungkil lebih awal lah kak. Janganlah tunggu jadi sakit pula kat saya. Kan? Sakit kaki tak pergi doktor? Sekarang ni tak, yang masa you sakit kaki, yang kaki tak, itu semua main dengan produk. Main dengan produk sebab check. Kita kena tengok apa silap. Kalau sakit kaki pasal sciatic nerve, dia ada cara ubat dia. Tahu. Tapi saya macam mana pun saya dengan songol. Sebab apa? Sciatic nerve, ubat dia tanya Kak Liza. Tahu je, ketuk atas sampai bawah, nanti dia keluar biru baik. itu siasu kan? Yalah. Tetapi kalau macam cerita Cik Mota, bila dia datang jangan usik. Usik kan kena.
Yalah ya. Kita tahu cara Dia macam ni kak. Kalau pergi jumpa doktor, kos. Lebih baik saya ambil produk. Kan? CA RM1 je. Yalah, RM1 pun dengan masa kita nak keluar rumah pun, kita pun tak tahu sangat bab tu. Tu sebab saya tak pergi klinik. Berapa kandungan isi urin saya pun saya tak tahu. Tapi memang saya ada masalah perut, memang ada lah. Dan saya flashback kan zaman-zaman remaja dulu, memang ada masalah. Macam Ustazah Siti cerita pasal ni kan. Sebenarnya zaman-zaman remaja budak dulu, mungkin kita flashback tengok apa yang kita makan, memang betul lah daripada situ. Apa? Itu bergantung pada keluarga. Taklah yang dia kata ni. Tak, sekarang yang tak cakap. Bergantung pada keluarga kita senang ke susah. Kalau keluarga kita senang, dia boleh bagi benda-benda yang bersat. Kalau macam keluarga saya kan, zaman-zaman saya dulu. Ikan bilis, sayur kacang memang tak lagi. Ikan masin. Mahal tu. Memang mahal, tapi ikan bilis macam mana? Dia punya kandungan dia. Ikan masin kita tak tahu, dia punya resipi dia, sos dia macam mana. Sayur kacang. Itu yang orang tua mampu beli. Kan? Alhamdulillah besar. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih banyak-banyak pada